Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT kerana kita dipertemukan sekali lagi. Dan hari ini insya-Allah saya akan kongsikan pada sahabat-sahabat semua kenapa perlu menulis. Baik, kalau kita tengok dalam sejarah Islam sendiri dan kesan daripada penulisan itulah sehingga hari ini kita masih dapat melihat dan membaca Al-Quran. Nampak tak? Jelaskan dia punya kesan dan kebaikan serta faedah yang boleh dicapai melalui penulisan. Samalah juga apa yang kita ada sekarang ini dalam otak kita, dalam pemikiran kita. Saya ada sedikit ilmu, sahabat-sahabat di luar sana pun ada ilmu. Alhamdulillah, bahkan mungkin insya-Allah ilmu jauh lebih banyak daripada ilmu yang saya ada. Okey. Jadi kalau ilmu yang ada dalam kepala kita ni, dalam pemikiran kita ini tidak disalurkan, tidak ditulis, maka ilmu itu akan pergi bersama kita apabila kita pergi bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Alangkah ruginya kita berpuluh tahun, ya, berpuluh tahun ada yang bekerja sebagai pensyarah, sebagai guru, sebagai engineer, sebagai apa saja jawatan yang mereka pegang, daripada tinggi sampailah ke serendah-rendahnya. Sebab semua orang ada ilmu mengikut kepakaran masing-masing. Hatta mereka yang bekerja sebagai, mereka yang menjadi tukang bersih ada ilmu. Mereka yang memandu Grab dan sebagainya ada ilmu. Ya, doktor ada ilmu, guru ada ilmu, pelajar ada ilmu, pensyarah ada ilmu, pemimpin ada ilmu, rakyat juga ada ilmu. Semua orang ada ilmu dan semua orang berhak dan patut sebenarnya menulis. Supaya apa? Supaya segala pengalaman, segala ilmu yang ada itu boleh dikongsikan sekurang-kurangnya kepada anak beranak kita. Ya? Sekurang-kurangnya kepada siapa? Kepada anak beranak kita. Sekurang-kurangnya nanti anak kita, cucu kita boleh mengenali kita dengan apa yang kita tulis. Sama ada kita tulis tentang diri kita, sekurang-kurangnya ya, kita tulis tentang diri kita. Itu paling kurang sebab semua orang tahu tentang diri dia dan dia sepatutnya menulis tentang diri dia. Nah, di mana dilahirkan. Kalau tidak, bila kita mati nanti, anak pun mungkin tak tahu di mana kita lahirkan, di mana kampung kita. Anak-anak pun tak tahu, cucu-cucu lagi lah pula tak tahu. Jadi kalau kita tulis, okey, ayah dilahirkan atau abi dilahirkan, contoh saya di kampung Batu 35, Batu Balai, Jerantut, Pahang. Oh, rupanya abi lahir di Pahang. Keluarga abi daripada Kelantan, mak ayah daripada Kelantan, contohnya. Jadi itu antara benda-benda yang sekurang-kurangnya apabila kita ada penulisan berbentuk demikian, maka dia memberi maklumat-maklumat supaya anak-anak masih lagi boleh terus mengenang kita, boleh terus mengingati kita dan boleh terus mengetahui tentang latar belakang kehidupan kita. Okey? Itu yang pertama. Penulisan itu artinya dia boleh merekodkan sejarah. Ya, boleh merekodkan sejarah, dalam masa yang sama boleh menjadi kaedah penyebaran ilmu yang sangat bagus, yang sangat berkesan kerana dia kekal. Dia kekal selagi mana buku itu tidak rosak, selagi itulah boleh dibaca, boleh dilihat dan sebagainya. Sekarang hari ini kita bukan lagi bercerita tentang buku fizikal, ya, tapi kita bercerita tentang e-book, buku yang boleh dibaca di mana-mana melalui internet, boleh dibaca melalui handphone, boleh dibaca dengan komputer dan sebagainya. Jadi itu kelebihannya. Jadi kenapa kita menulis? Pertamanya kita nak rekodkan peristiwa-peristiwa yang berlaku kepada diri kita dalam hidup kita dan supaya boleh dikongsikan dengan anak cucu kita. Bahkan juga boleh dikongsi juga dengan orang-orang lain. Kerana orang lain juga mungkin menghadapi situasi yang sama. Orang lain juga mungkin berhadapan dengan masalah yang sama, mungkin cabaran yang sama. Jadi apabila kita cerita tentang diri kita, bukan bermaksud kita nak cerita untuk diri kita kemudian untuk anak beranak kita saja. Mungkin kita boleh sebarkan pengalaman kita, ya, untuk orang lain juga mengambil pengajaran dan manfaat daripadanya. Contoh, saya berhadapan dengan situasi masalah kewangan yang berat dulu satu ketika contohnya. So, saya ceritakan bagaimana keadaan saya menghadapinya. Ya, bagaimana cabarannya, bagaimana perasaannya, bagaimana sakitnya contohnya dikejar oleh bank contohnya, oleh pemungut hutang contohnya. Itu pengalaman-pengalaman yang boleh dikongsikan dengan orang lain supaya orang lain dapat belajar daripada kesilapan yang kita buat. Itu yang kedua.
Pertama, rekod sejarah. Yang kedua, kaedah pemindahan ilmu. Yang ketiganya, sebenarnya dengan cara kita memindahkan ilmu, dengan cara kita menulis, sebenarnya kita boleh merubah dunia. Subhanallah. Yang banyak buku-buku hebat yang ada di luar sana yang dibaca kemudian dipraktiskan dalam kehidupan, maka dia menjadi seorang yang hebat. Ya, seorang pemimpin membaca buku-buku yang ditulis oleh pemimpin-pemimpin yang hebat di zaman dahulu, contoh dia, maka dia meniru apa yang ada yang dibuat oleh pemimpin dahulu, maka dia boleh jadi pemimpin yang hebat. Contohnya. Jadi buku ni sebenarnya peranannya sangat besar dalam mengubah, membentuk pemikiran manusia sebenarnya. Buku juga apabila kita menulis, dia boleh menambah ilmu orang lain. Maksudnya kalau kita menulis buku atau menulis satu-satu ilmu, kemudian satu pengalaman, ilmu dan sebagainya, kita kongsikan dalam sebuah buku, maka orang lain baca, maka orang lain juga dapat ilmu yang kita perolehi. Maka bertambahlah ilmu dia. Maka bertambahlah orang-orang yang berpengetahuan, maka bertambahlah orang-orang yang bijak. Mana dia akan membentuk masyarakat, dan ilmu juga yang kita sampaikan itu bila kita tulis, boleh dimanfaatkan. Dan yang penting sekali, dan bagi saya inilah yang paling penting sekali, ilmu ini apabila kita meninggal dunia, maka ilmu inilah kalau sekiranya bermanfaat, maka dia akan menjadi saham yang berterusan sehinggalah hari kiamat. Sebab Nabi SAW bersabda, man sanna sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Barang siapa yang melakukan satu sunnah yang baik, satu amalan yang baik, ataupun dia mengajak orang, ataupun ilmu yang bermanfaat pun apa saja yang kita tinggalkan, kalau diamalkan, maka orang akan beramal dengan ilmu yang kita ajar, maka orang akan belajar dengan ilmu yang kita ajar, dan dia laksanakan apa yang kita sarankan dalam buku kita, dalam kitab kita. Contohnya, maka dia boleh beramal, maka apabila dia beramal, dia dapat pahala, maka kita juga yang memberikan saranan, memberi cadangan itu juga dapat pahala sehinggalah hari kiamat. Subhanallah. Jadi sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, khususnya bagi mereka yang banyak pengalaman, banyak ilmu dan sebagainya, tulislah. Jom sahabat-sahabat kita kongsikan ilmu kita, pengalaman kita, supaya ia dapat dimanfaatkan oleh manusia seluruh dunia, insya-Allah, supaya bila kita mati, masuk dalam kubur, kita akan rasa tenang, kita akan rasa gembira kerana pahala datang kepada kita mencurah-curah, insya-Allah. Jom menulis, sama-sama kita berada dalam PKP, tak boleh nak keluar ke mana-mana, kita luangkan masa, kita peras di otak kita untuk keluarkan apa-apa yang ada dalam kepala kita ni, dan tulis supaya ianya dapat dimanfaatkan oleh ramai orang, insya-Allah. Nabi SAW bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia itu ialah orang yang paling banyak memberikan manfaat kepada manusia. Jadi tak nakkah kita menjadi orang terbaik? Tidak mahukah kita menjadi orang yang terbaik? Tidak mahukah kita menjadi orang yang paling banyak memberi manfaat kepada manusia? Tidakkah kita ingin menjadi manusia yang terbaik seperti mana yang dijelaskan oleh Nabi SAW? Pastinya kita semua. Kalau begitu sahabat-sahabat, jom jangan tangguh-tangguh lagi, kita mulakan hari ini, mulakan sekarang. Ambil pen, ambil handphone, tulis. Ambil laptop, tulis. InsyaAllah kita bermula hari ini. InsyaAllah perlahan-lahan kita akan sampai ke penghujungnya, dan kita akan melihat buku kita telah siap untuk diterbitkan. Dan hari ini tak perlu risau-risau, kita tak perlu nak cetak, kita just terbitkan melalui apa? Melalui e-book, yang mana e-book itu tidak perlu menggunakan kos yang besar. Kos pun mungkin kos tenaga sikit, kos kita nak fikir, iaitu kos dia, dan mungkin kos internet sikit, mungkin kos elektrisiti sikit, tapi tidak mempunyai kos yang besar seperti mana kita cetak buku-buku yang berbentuk fizikal. Jom sahabat-sahabat, jangan tangguh-tangguh lagi. Kalau kita tangguh hari ini, kita belum tentu dapat melakukannya di esok hari. Okey, itu saja renungan kita untuk kali ini tentang kenapa kita perlu menulis. Mudah-mudahan ada manfaatnya, insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jom kita menulis.